Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roslinda binti Razak, penolong pendaftar kanan bahagian Hal Ehwal Akademik, akan menyampaikan taklimat bahagian Hal Ehwal Akademik sempena Minggu EDU 5.0 UiTM Cawangan Kelantan semester Oktober 2021 Februari 2022. Sebelum ke taklimat yang seterusnya, saya ingin mengucapkan tahniah dan selamat datang kepada semua pelajar UiTM Cawangan Kelantan. Okey, untuk makluman semua ya, ini adalah alokasi bahagian Hal Ehwal Akademik. Nanti saudara-saudari akan masuk kampus. Pejabat kami berada di arah 1 bangunan pentadbiran. Untuk makluman, bahagian Hal Ehwal Akademik dibahagikan kepada 2 unit utama iaitu unit pengurusan akademik dan juga unit penilaian akademik. Apabila saudara-saudari masuk ke kampus nanti, waktu berurusan di kaunter HCA adalah pada hari Ahad hingga Rabu, 8 pagi hingga 5 petang dan hari Khamis, 8 pagi hingga 3.30 petang. Bahagian Hal Ehwal Akademik diterajui oleh Profesor Madya Teknologis Dr. Haji Ghazali Osman, dibantu oleh penolong-penolong pendaftar akademik. Saya sendiri, Roslinda binti Razak, penolong pendaftar kanan di unit pengurusan akademik. Encik Imran bin Muhammad, penolong pendaftar kanan di unit penilaian akademik. Dan juga Encik Amir Abdul Azim bin Jamaluddin, penolong pendaftar di kampus Kota Baru. Mereka inilah yang akan membantu saudara-saudari dari mula-mula pendaftaran sehinggalah tamat pengajian. Okey, di sini saya ingin kongsikan sedikit berkaitan dengan fakulti yang ada di UiTM Cawangan Kelantan, di kampus Machang dan juga Kota Baru. Kita ada 8 fakulti, Fakulti Pengurusan dan Perniagaan, Fakulti Pengurusan Maklumat, Fakulti Perakaunan, Fakulti Sains Komputer dan Matematik, Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi, Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka, dan bermula semester ini, semester Oktober 2021, dikenali sebagai Kolej Pengajian Seni Kreatif. Kita juga ada Akademi Pengajian Islam Contemporary dan Akademi Pengajian Bahasa. Ini adalah program-program yang ditawarkan di UiTM Cawangan Kelantan. Kita ada program pra-diploma, pra-perdagangan, BA 002 dan juga BA 003. Diploma, kita ada Diploma Perakaunan, Diploma Pentadbiran Awam, Diploma Pengajian Perniagaan, Diploma Pengurusan dan Teknologi Pejabat, Diploma Pengajian Perbankan, Diploma Seni Lukis dan Reka, Grafik dan Media Digital, Diploma Seni Lukis dan Reka, Seni Reka Tekstil, Diploma Seni Lukis dan Seni Reka Logam Halus, Diploma Seni Lukis dan Seni Reka Seni Halus, Diploma Sains Komputer, Diploma Statistik, Diploma Sains Matematik dan juga Diploma Pengurusan Maklumat. Okey, ini adalah untuk program ijazah, Sarjana Muda Perakaunan Kepujian, Sarjana Muda Pengurusan Sistem Pejabat, Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan Kepujian Pemasaran, Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan Kepujian Kewangan, Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan Kepujian Perbankan Islam, Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan Kepujian Ekonomi, Sarjana Muda Teknologi Maklumat Kepujian, Sarjana Muda Sains Kepujian Statistik, Sarjana Muda Sains Kepujian Matematik, Sarjana Muda Sains Kepujian Statistik dan Sarjana Muda Keusahawanan, Logistik dan Perniagaan Pengedaran dengan Kepujian. Okey, untuk makluman CS 291 ini merupakan double degree ya. Mula-mula belajar di UiTM, selepas itu akan meneruskan pengajian di UMK. Okey, untuk program seterusnya IM 245, Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat, Kepujian Pengurusan Sistem Maklumat dan yang terakhir IC 210, Sarjana Muda Muamalat Kepujian.
Okey, untuk makluman pelajar-pelajar degree ya, untuk program BA 242, 249, 250, 240 juga, pelajar-pelajar akan belajar di kampus Machang pada semester pertama sahaja. Pada semester kedua dan seterusnya akan mengikuti pengajian di kampus Kota Baru. Okey, bagi CS 241, semester 1 dan 2 berada di Machang, semester 3 hingga tamat pengajian akan berada di kampus Kota Baru. Okey, kita teruskan kepada taklimat yang sebetul-betulnya lah. Untuk yang itu tadi sebagai pemakluman kepada saudara-saudari. Okey, sekarang ini kita akan teruskan taklimat dengan saya kemukakan dulu apa itu pelajar, definisi pelajar. Pelajar adalah individu yang mendaftar dengan universiti untuk mengikuti program pengajian yang ditawarkan setelah membayar yuran pengajian dan mendaftar khusus pada setiap semester. Okey, keywordnya ialah mendaftar, bayar yuran dan daftar khusus pada setiap semester. Mendaftar ni sekali saja sepanjang pengajian, tetapi membayar yuran dan mendaftar khusus mestilah pada setiap semester. Okey. Okey, syarat. Ini saya lanjutkan sedikit. Syarat pemegang status pelajar. Yang pertama yang saya maklumkan tadi, mendaftar sebagai pelajar sekali sahaja sepanjang pengajian. Yang kedua, mendaftar khusus dan juga membayar yuran. Yang ini, nombor 2 dan nombor 3 mesti dilakukan pada setiap semester pada tempoh dan mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Okey, jika perkara 2 dan 3 tidak dilakukan mengikut tempoh dan mengikut prosedur yang ditetapkan, status saudara-saudari sebagai pelajar akan digugurkan. Bila digugurkan, saudara-saudari bukan lagi pelajar UiTM. Untuk meneruskan pengajian, perlu melakukan proses lain seperti rayuan meneruskan pengajian dan juga rayuan untuk pembatalan sebagai pembatalan gugur taraf tadi. Okey, ada proses-proses yang tersendirilah. Okey, perhatian. Yang ini sangat penting kepada pelajar. Pelajar wajib tahu. Yang pertama berkaitan dengan peraturan akademik, pelan pengajian pelajar dan juga proses-proses yang perlu disempurnakan setiap semester. Okey, ini adalah tanggungjawab pelajar. Yang pertama, memahami, menghayati dan mematuhi segala peraturan yang digariskan dalam buku peraturan akademik. Seperti yang saya sebutkan tadilah, keperluan akademik yang termaktub dalam kurikulum program pengajian yang perlu kita daftar khusus ke, kita tahu pelan pengajian, membuat validasi, membayar yuran, menghadiri kuliah ataupun kepada pelajar-pelajar yang telah senior saudara-saudari lah menjalani latihan industri yang telah ditetapkan universiti. So, 5 perkara ini mesti kita faham, hayati dan patuh segala peraturan ya yang telah digariskan dalam buku peraturan akademik. Okey, nombor 2, mengambil tindakan proaktif untuk mendapatkan panduan dan nasihat. Okey, saya tengok dah ni. Yang ini memang baguslah, memang proaktif dapatkan panduan nasihat daripada grup Telegram yang telah kita bina, Telegram diploma ke, WhatsApp untuk pelajar pra ke, ataupun grup Telegram bagi pelajar degree. Yang ini memang proaktif. Ada persoalan, pertanyaan, jawapan daripada senior-senior dan pegawai-pegawai dalam itu. Saya tengok, alhamdulillah lah. Yang itu memang digunakan sebaik mungkin. Ada kawan-kawan yang telah, contoh, telah menyiapkan dokumen-dokumen yang perlu dihantar ke HEA. Siap ada video, siap ada cara nak mengambil gambar, nak upload gambar. Okay, that's very good. Bagus sangat. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pelajar-pelajar yang sudi berkongsi cara nak ambil gambar, cara nak upload, cara nak compile dokumen. Okay? Very good, very good. Okay, nombor 3. Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap sebarang kesan ketidakpatuhan terhadap peraturan
dan prosedur yang telah ditetapkan. Yang ini langgar peraturan lah. Okey, yang ini langgar peraturan ataupun kita tidak mematuhi dasar atau prosedur yang telah ditetapkan. Yang ini saudara-saudari perlu faham. Okey, nanti masuk ke kampus, contohlah ada yang perlu hadir kelas face to face, kelas secara bersemuka, perlu mematuhi sasiah rupa diri pelajar. Yang ini bila kita duduk dekat kolej, kita kena faham, kena tahu peraturan kolej. Bila berada di kelas, kita perlu faham apa itu peraturan kelas yang telah ditetapkan. Okey, yang ini tanggungjawab pelajar. Yang nombor 3 ya. Okey, kita teruskan untuk kitaran akademik. Okey, sekarang ni saudara-saudari telah telah mendaftar sebagai pelajar. Sekarang ni pun dah orang kata dah sibuklah untuk bertanya macam mana nak daftar khusus. Tapi saya dah bagi feedback. Dengar dulu taklimat daripada penyelaras program nanti pada 5 hari bulan. So, yang ini adalah kitaran akademik sepanjang kita berkelas sebagai pelajar sehingga kita tamat pengajian. Kalau katalah pengajian kita tu selama 5 semester, so 5 semester inilah kitaran dia. Daftar sebagai pelajar sekali sahaja. Daftar khusus setiap semester. Bayar yuran setiap semester. Dan kuliah bermula. Lepas kita daftar khusus, kita membuat validasi. Membuat validasi. Lepas tu kita semak. Kita kena alert lah. Kalau kita sepanjang, kita dah daftar semua ni. Daftar sebagai pelajar, dah bayar yuran. Tapi bila tiba masa, kita tidak mendaftar khusus. So, yang itulah nanti kita akan dapat surat cinta lah. Ataupun pemakluman daripada bahagian hal ehwal akademik. Gugur taraf. Yang ini saudara-saudari perlu elakkan. Bila tiba masa daftar khusus. Untuk degree sepatutnya bermula 1 Oktober sehingga 24 Oktober. Tetapi apa yang saya maklumkan sebelum ni, perlu dengar taklimat daripada penyeras dulu. Apa subjek yang nak ambil pada Part 1 ni? Untuk diploma bermula pada 4 Oktober. Tetapi dengar dulu apa yang akan disampaikan oleh penyeras masing-masing. So, kena bagi perhatian nanti apa yang mereka akan sampaikan kepada saudara-saudari untuk pendaftaran khusus. Kalau untuk pelajar lepasan diploma, ada pengecualian kredit ke apa, kena dengar dulu apa dia. Yang akan disampaikan oleh penyelaras akademik masing-masing. Kalau saudara-saudari tengok pada isi SUFO, warna pink tu, isi SUFO. Yang inilah sebenarnya menjadi isu yang dibangkitkan oleh pelajar. Tak dapat tengok result. Tak dapat akses, tak dapat tengok result. Selepas final exam dia akan keluar result. Tak dapat tengok. Sebab apa? Sebab pelajar tak isi SUFO. SUFO ni feedback lah. Feedback kita sebagai pelajar, apa yang pensyarah ajar, apa yang kita faham, iaitu kena isi melalui online SUFO. Yang perlu kena isi. And then, sebelum ni, kita ada peperiksaan akhir. Bila dah COVID tu dia tukarlah cara sikit. Kita tukar kepada penilaian akhir. So sama, you tengok balik apa dia kena rujuk juga. Kalau dulu adalah dia menjadi 3 minggu tu final exam. Untuk penilaian akhir ni dia ada juga jadual dia. So kena alert dengan jadual. Apa yang subjek kita ambil, apa subjek yang perlu kita duduki untuk penilaian akhir. Sebab ada juga kursus yang tak ada penilaian akhir. Dia ada kerja kursus saja. So tak ada final. Tak ada final lah. Maksudnya you siapkan kerja kursus you tu. Dah habis. Fokus kepada yang akan ada peperiksaan akhir ataupun penilaian akhir. Bila dah habis penilaian akhir, peperiksaan akhir, bila pengumuman result untuk keluar, semak di iStudent Portal. Tapi ada yang tadi saya maklumkan tadi, tak isi SUFO, tak bayar yuran. Yang itu pun tak boleh semak keputusan penilaian. Itulah circulation kita ataupun kitaran akademik pelajar setiap semester. Yang ini kena faham, kena telitilah, kena tengok semua sekali. Alright, yang ini pun penting. Sebab yang ini pun HEA pun dah share dah dalam grup. Ada grup yang paling besar, grup sahabat
HEA UiTM, sahabat HEA UiTM Cawangan Kelantan. Kat situ pun saya dah sharekan kalender akademik. Okey, kalau you nak tengok dekat iStudent Portal pun tak ada masalah. Boleh juga, boleh akses kat situ. Pilih group B. Klik mengikut sesi kalau nak cari terus daripada you type aja HEA UiTM, dia akan keluar kalender akademik. Situ pun boleh juga. Pilih group B, you akan dapat semester Oktober 2021, Februari 2022. Yang inilah menjadi kitab kita untuk tengok tarikh-tarikh penting. Okey? Jangan salah pilih group A. Group A itu adalah untuk asasi. Pradiploma, degree, diploma, kita adalah group B. Jangan salah pilih. Okey? Okey, ini saya simplify sikit lah daripada kalender akademik tu. Ini tarikh-tarikh penting dia saya dah buat kat sini. 1 hingga 24 Oktober. Daftar khusus pelajar lama ataupun pelajar baru sarjana muda. 4 Oktober memula hingga 24 Oktober pelajar baru pradiploma dan juga diploma. Tapi apa yang saya cakap tadi, mesti dengar taklimat penyelaras program terlebih dahulu. Saya tahu semua excited sangat nak daftar khusus. Okey, tapi bersabar. Takut kita salah pilih khusus. Alright. Okey. Selepas itu, saya juga ada kongsi satu Google Form dalam grup Telegram sahabat HEA UiTM Cawangan Kelantan berkaitan borang untuk penangguhan bayaran yuran. Okey, bayaran yuran ni memanglah tarikh akhir ialah 1 November. Tetapi saya bimbang, saya risau ada pelajar-pelajar yang tidak dapat bayar yuran tarikh akhir 1 November. So, untuk mengelakkan kita daripada kalau siapa yang mohon PTPTN ke apa, takut lambat. Okey, dinasihatkan untuk isi borang penangguhan bayaran. Okey. Tapi saya kebanyakannya saya tengok bila pelajar baru ni kebanyakannya dah selesai. Tapi ada juga yang belum bayar. So don't worry, kita ada tempoh. Tapi tempoh untuk bayar tu kalau siapa yang dapat kelulusan untuk lambat bayar, tapi kena isilah. Jangan pula nanti tak apalah nanti nak bayar lambat lah. Kalau tak isi macam mana kami nak tahu? Perlu ada kelulusan. So, kena isi. Okey? Kena isi yang tu. Okey, yang nombor 4 tu, 24 Oktober. Tarikh akhir pendaftaran khusus bagi yang diluluskan program RMP. Okey, ini tak apa. Yang ini untuk pelajar lama lah. Okey? Yang ini abaikan. Nombor 4 tu abaikan. Okey. Untuk seterusnya, bila kita dah daftar khusus apa semua sekali, dah siap sampai 20 Oktober, katalah lambat apa semua. Okey, paling lambat pun 24 Oktober tu semua dah settle. Okey, tapi kalau untuk Pak Wan pelajar baru ni, biasanya tak ada masalah lah sebab penyelaras program akan guide kita untuk daftar. Untuk ambil khusus apa, grup mana dah disediakan dalam jadual tu. Okey, jadual kuliah lah. Okey, semua pendaftaran secara online. Okey, pada 25 Oktober sehingga 7 November 2021. Apa yang saya sebutkan tadi? Validasi. Kita membuat pengesahan pendaftaran. Ini bermakna apa yang kita daftarkan tu betul. Betul daripada segi kodnya, betul daripada kumpulannya. Okey, jangan salah. Kita pilih grup kita. Kita contoh AC101A. So, kita pilihlah 1A. Okey, 1A. Semua sekali senang. Kita pilih terus pilih 1A. Semua subjek yang berkaitan dengan kita pilih grup AC101A. Kecuali Ko lah. Ko ni mungkin ada special lah. Mungkin Tuan Khairul dah maklumkan ya. Okey, seterusnya. Nombor 6 ni. Nombor 6 ni saya nak maklumkan jugalah. Walaupun pelajar baru, manalah tahu nanti semester 2 dan seterusnya ada tiba-tiba, okey, kita daftar subjek ni 5 kod, 5 khusus. Lepas tu
tiba-tiba satu lagi nak ambil satu subjek lagi. Okey, contoh. Tapi tarikh daftar dah habis, dah tamat tempoh. Okey, contohlah. Kalau SEM ni, tamat tempoh dia 24 Oktober. Tetapi, tiba-tiba ada satu subjek lagi kita tak ambil. Kita tak daftar pun. Tapi sepatutnya kita ambil. Kita tak daftar. So, yang inilah nanti permohonan pendaftaran ini. Ini kena mohon daripada iStudent Portal. Tetapi, kena bayar yuran tambahan. Kenaan proses yuran tu, kena bayarlah 100 per subjek. So, saya minta tolong daftar subjek mengikut apa yang diperlukan. So, elakkanlah daripada kita bayar yuran tambahan ni. Satu subjek RM100. Kalau katalah dua subjek lupa dah RM200. Baiklah RM200 tu kita buat makan. Ataupun kita beli barang-barang keperluan lain. Cuba elakkan daripada kita mendaftar khusus di luar tempoh. Alright. Okey, seterusnya. Yang ini tarikh ni saya bagi tahu jugalah 15 Oktober tu bila dah ada yang lupa nak daftar tadi lepas tempoh. Okey, kelulusan dia pada 15 November. Okey. Yang seterusnya tarikh akhir bayaran yuran. Saya dah sebut tadi 1 November. 1 November 2021. Tertinggal satu kat situ. Okey, 1 November 2021. Okey. Pada 8 November pula. Contohlah. Okey, ini berlaku ya. Ini berlaku. Apa yang saya sebut ni berlaku. Gugur taraf. Gugur taraf sebab pada Pak Wan dah daftar. Dah daftar sebagai pelajar. Dah bayar yuran. Tiba-tiba tak daftar khusus. So, siapa yang tak daftar khusus, 8 hari bulan akan gugur taraf. Gugur taraf ni bermaksud bukan pelajar UiTM lagi lah. Dia akan melalui proses-proses lain untuk menjadikan dia aktif balik. Okey, RPGT. Okey, rayuan maksudnya rayuan kita memohonlah untuk tarik balik gugur taraf tadi. So, elakkan. Bila dah dengar taklimat daripada penyaras program, okey, suruh daftar. Memanglah waktu tempoh tu memanglah jam sikitlah sistem sebab kita daripada Sabah ke Perlis semua nak daftar khusus. Alright? Okey, seterusnya. Okey, rayuan pembatalan gugur taraf tadilah. Yang saya bagi tahu tadi yang gugur taraf tidak daftar khusus. So, permohonan rayuan pembatalan gugur taraf tu pada 8 hingga 14 November. Saya mohon sekali lagi, jangan ada pendaftaran luar tempoh, pendaftaran khusus luar tempoh dan juga tidak mendaftar khusus. Elakkan ya. Elakkan yang tu. Okey, so dah buat rayuan pembatalan gugur taraf, tiba-tiba tak daftar khusus lagi. So, gugur taraf muktamad lah tu. 6 Disember 2021 gugur taraf. Muktamad dah. Sebab 10 November dah bermula nanti. Disember ya. Iaitu gugur taraf yang masih tidak mendaftar khusus. Okey, pada 10 Oktober kita akan menjalani kuliah yang maksudnya kuliah satulah bermula 10 Oktober sampai 20 November. Okey, yang ini semua sebenarnya ada dalam kalender akademik. So, yang seterusnya, yang ini pun penting ya, 11 hingga 24 Oktober. Senior-senior pun akan bantulah nanti, dia akan maklumkan dalam grup tarikh-tarikh penting. Memang MPP, saya mengucapkan ribuan terima kasih pada MPP sebab setiap ada perkara-perkara penting, mereka akan masukkan dalam grup. Okey, boleh refer kat situ. Bila proses entrance survey. Sebenarnya entrance survey ni penting untuk kita, apa dia berkaitan dengan, kita nak tahulah. Kita nak tahu subjek ni apa yang berkaitan, entrance survey, apa dia, setiap subjek ya. Kita perlu buat entrance survey sebab nanti pada akhir kita akan buat exit survey. Bila ada entrance, adalah exit. Jangan pula nanti ada yang tanya saya, "Puan, saya tak boleh buatlah exit survey." Memanglah tak boleh buat sebab pada proses awal tidak buat proses entrance survey. So, entrance survey, exit survey perlu buat. Okey? Dan juga SUFO. SUFO tu perlu buat juga sebab tadi kesan dia SUFO tak buat tadi, tak boleh akses
keputusan peperiksaan akhir. Okey. 24 Oktober 2021. Yang itu tak apa, abaikan. Iaitu untuk senior-senior ya yang dah yang ini untuk exit test apa semua. Okey, ini yang kita tak terlibat lah ya. Pelajar-pelajar baru tak terlibat lah. Okey, seterusnya. Yang ini seronok lah kot kan. 24 Disember 21 hingga 27 November cuti pertengahan semester. Jangan tanya saya pula, Puan, nanti kalau kita dah masuk kampus, kita nak balik boleh ke? Ibu bapa kita ambil ke macam mana? Sabar dulu, masuk kampus dulu. Lepas tu nanti ada SOP ataupun prosedur-prosedur peraturan dari masa ke semasa akan dimaklumkan kepada pelajar yang masuk kampus. So, sabar ya. Masuk kampus dulu nanti kepada yang layak untuk masuk kampus lah. Lengkap 2 dos apa semua. Ikut tempoh matang. Okey. Okey. Selepas cuti pertengahan semester. Okey. Masuk pula tempoh untuk kuliah kedua. 28 November hingga 23 Disember. Okey. Dalam tempoh tu juga. Daripada 20 Disember sampai 6 Februari 2022. Apa yang saya sebut tadi. Perlu buat student feedback online. SUFO. Yang ini kena buat ya. Jangan lupa. Selepas itu, selepas kuliah 2, pada 24 Disember 2021 hingga 1 Januari 2022, cuti khas perayaan. Okey, yang ini cuti Christmas lah. Okey, ini selama seminggu. Okey, selepas cuti perayaan, akan masuk kuliah ketiga. Kuliah ketiga ni bermula 2 hingga 29 Januari 2022. Okey, dalam tempoh selepas itu, dalam tempoh kuliah 3 tu pada 17 hingga 30 Januari 2022, proses exit survey. Okey, exit survey kena buat. Tadi apa yang kita buat tadi? Proses entrance survey kita buat, SUFO kita buat, and then proses exit survey. Sebenarnya SUFO ni lambat daripada proses exit survey lah. Kita buat entrance survey, exit survey and then SUFO. Selepas itu ada cuti ulang kaji. Cuti ulang kaji. Inilah masa kita nak pergi library ke, nak perbincangan ke apa ke. Okey, 30 Januari hingga 2 Februari. Selepas itu masuklah tempoh untuk penilaian dan peperiksaan akhir. Yang mana ada okey, yang ini adalah tak kira apa-apa subjek yang saudara-saudari ambil pada semester ni, okey, ada penilaian ataupun peperiksaan akhir. Okey. Selepas itu, kena ingat tadi apa yang saya sebut tadi, siapa yang memohon yang isi Google Form untuk penangguhan bayaran yuran. Okey, yang normal 1 November 2021 untuk tarikh akhir bayar yuran. Tetapi siapa yang memohon penangguhan bayaran yuran, tarikh akhir bayaran ialah 23 Februari 2022. Kalau siapa yang dapat kelulusan penangguhan tadi tak bayar 23 hari bulan Februari ni, akan disekat lah. Akan disekat untuk semakan keputusan penilaian akademik. Okey, itu saya dah mention kat situ. Bagi pelajar yang punyai tunggakan yuran dan tidak menyelesaikan SUFO, sekatan semakan keputusan penilaian akademik 2021. Okey, ingat tu, 15 Mac 2022. Kalau tak bayar yuran sehingga 23 Februari, tak selesaikan SUFO, so keputusan penilaian akademik akan disekat. Okey, kena ingat tu. Okey, next. Kita terus kepada aktiviti pengkuliahan. Saya dah maklum dah tadi Yang ini just untuk, yang inilah rupanya kalender akademik pengkuliahan secara ODL ataupun bersemuka. Yang bersemukanya yang saudara-saudari telah maklum adalah Kolej Pengajian Seni Kreatif. Okey, yang CA tu, CAAD 111, CAAD 112, CAAD 113, CAAD 118. Yang itu ada kuliah
bersemuka. Yang itu pun kena masuk kampus. Okey, masuk kampus. Yang lain tu kalau untuk masuk kampus dia ada pelbagai kategori lah. Okey, yang inilah rupa bentuk kalender akademik. Okey, setiap semester macam ni lah rupa dia kan. Cuma tarikh saja yang berubah. Ingat tu kita pilih apa? Grup B ya. Grup B kita diploma, pra-diploma, diploma dan ijazah. Kita pilih grup B. Jangan lupa tu. Okey, ini dia. Okey. Dan ini saya dah maklumkan tadilah. Just nak tunjukkan ni. Okey, kita peraturan akademik. Ini penting sebagai pelajar apa yang saya sebut awal tadi kita kena tahu kan peraturan akademik. So, untuk makluman, peraturan akademik ialah menggariskan perkara-perkara asas yang perlu dilaksanakan oleh pelajar dari hari mula mendaftar diri sebagai pelajar sehingga hari mereka dianugerah sijil di akhir pengajian. Maksudnya dapat skor, dapat transkrip lah. Dah pakai jubah, dah pakai mortarboard, okay, yang gambar saya mula-mula tunjuk tadi tu. Yang itulah di akhir pengajian kita. Okey. Dan tetapi malangnya sangat jarang sekali pelajar-pelajar merujuk kepada peraturan akademik menyebabkan timbulnya pelbagai masalah. Sebab tak tahu istilah D1 apa, D2 apa. Untuk yang bila exam nanti keluar result tu, D1. Gagal diberhentikan lah. D1, D2. Okey? Kena tahu, kena baca nanti. Okey? Kena baca peraturan akademik. Peraturan akademik dikuatkuasakan ke atas pelajar. Pensyarah menjadi penasihat akademik. Nanti saudara-saudari akan dapat siapa penasihat akademik mengikut fakulti lah. Kalau kita AC110, kita akan dapat penasihat akademik dari pensyarah fakulti perakaunan. Okey, tapi ada juga pensyarah-pensyarah yang dipinjamkan lah. Tapi mereka ni mahir juga walaupun tidak mengajar di fakulti. Bukan sebagai pensyarah di fakulti perakaunan, tapi mereka tahu apa tugas. Mereka tahu apa dia berkaitan dengan pelajar-pelajar yang menjadi menti mereka. Okey? Setiap pelajar diberikan seorang penasihat akademik yang saya maklum tadi untuk memantau perjalanan akademik pelajar dari mula mengikuti pengajian sehingga mereka bergraduan. Maksudnya Pak Wan. Pak Wan contoh AM110. Pak Wan, okey, siapa? Penasihat akademik sehinggalah dia tamat sehingga 5 semester. Okey, AM110 5 semester. So, kalau katakanlah contoh saya penasihat akademik kepada seorang pelajar ni. So, saya akan pegang pelajar ni, saya akan pantau pelajar ni sehingga tamat pengajian Part 5 tadi. Okey? Okey, inilah rupa bentuk buku peraturan akademik. Yang ini untuk diploma dan sarjana muda. Yang ini baru ya, panas-panas lagi. Pindaan 2021 bilangan 1. So, itu adalah link yang boleh kita download. Kita pilih akademik. Okey, situ akademik apa tu saya pun tak nampak apa tulis kecil pula tu kan. Tak apalah, cari kat situ ya, HEA download tu. Okey, itu adalah yang pindaan terbaru ya. Sebelum ni pindaan 2017. Yang ini pindaan terbaru 2021. Tetapi untuk buku peraturan pra-akademik tiada pindaan sehingga sekarang. Pindaan yang terdahulunya adalah pindaan 2015 bilangan 1. Tiada pindaan lain ya. Okey, pindaannya pada tahun 2015 tiada perubahan apa-apa. Kalau pindaan ni maksudnya ada perubahan lah. Yang ini adalah untuk terpakai untuk pelajar pra-diploma. Warna oranye. Okey, yang ini. Okey, yang ini sangat penting ya. Okey, sebelum daftar sebagai pelajar apa semua dah ada dimaklumkan semasa kita key in nombor IC kita. Dah kita nak terima ke sebagai pelajar UiTM ni, kampus kat mana, program apa. Okey, ini dah ada ni dalam masa mula-mula kita nak terima sebagai pelajar. Yang ini dia. Nombor 1, siap ada warna merah lagi.
program dan kampus yang ditawarkan adalah muktamad. Sebarang permohonan pertukaran tidak dibenarkan. Okey? Yang ini masih lagi ramai. Sedangkan kat mana-mana pun bila kita mohon UiTM, kita perlu bersedia kat mana kita ditawarkan, program apa yang ditawarkan. Program yang ditawarkan itu adalah mengikut pilihan pelajar. Jangan beritahu tidak minat. Sebab itu adalah kelayakan kita mengikut merit kita. Okey? Mengikut merit kita. Itu yang kita ditawarkan. Kampus mana daripada Sabah hingga Perlis atau Perlis hingga ke Sabah, kita ada UiTM. So, itu adalah pilihan. Pilihan kita memilih UiTM. So, kita kena terimalah. Okey, program pilihan saudara-saudari sendiri. Bukan orang yang paksa ikut kelayakan. Kampus sebab kita ada Perlis sampai Sabah. So, dapat kat mana-mana kita kena terima. Sebab ramai lagi orang yang tak dapat pun. Okey, itu kita kena bersyukur sebab satu UiTM, yuran yang paling murah antara universiti UiTM lah yuran pengajian yang paling murah. Saya saja nak kongsi, saya lama dah lah kan. Saya bukan alumni UiTM. Saya pelajar universiti lain. Bayangkan, bayangkan dulu masa saya belajar dulu berapa tahun lepas dah, berapa puluh tahun lepas dah. Masa itu 1,500 yuran pengajian sahaja. Kalau UiTM boleh 2 semester dah 1,500. So kita patut bersyukurlah sebab yuran di UiTM ni sangat murah. Okey, sangat murah. Okey, yang ini. Tadi yang saya tunjuk awal itu semasa kita nak terima. Masa nak terima program ditawarkan di juga kampus. Yang ini telah termaktub dalam buku peraturan akademik pindaan 2021 bagi pelajar diploma dan sarjana muda. Clause 2.33 dan 2.34 pertukaran kampus, pertukaran program tidak dibenarkan. Kena faham, kena hadam lah kan. Sekarang ni kena hadam apa semua, apa yang dimaklumkan. Peraturan akademik. Peraturan kena patuh. Okey, ini adalah untuk pelajar diploma dan sarjana muda. Buku peraturan akademik pindaan 2021. Sama juga dengan pelajar pradiploma. Okey, buku peraturan akademik pradiploma tadi pindaan 2025. Clause, you tengok, buka balik 2.29, 2.30. Sama, pertukaran kampus dan pertukaran program tidak dibenarkan. Okey, dah habis berkaitan dengan peraturan akademik. Sebenarnya banyak lagi sebab kita bagi secara surface sahaja. Okey, yang ini iStudent Portal. iStudent Portal ni saya tengok dah semua dah. Bila saya cek, adalah saya cek 2-3 orang tu yang hantar WhatsApp, Telegram kan. Bila saya tengok, iStudent Portal tu dah cantik dah. Ada gambar apa semua. Comel-comel, handsome-handsome. Cantik dah semua. Sebab MPP tadi dan senior-senior tu banyak membantu. Macam mana nak upload gambar kan. Siap buat tutorial. Okey. Yang ini, yang ini semua dah tahu dah. Ini adalah iStudent Portal. Cuma, ada juga masalah pelajar bila nak akses tu, ada yang kata tak boleh nak akses. Sebenarnya, macam saya sendiri pun sebagai pegawai di HEA, bila kita nak masuk SIM pelajar, kita nak tengok lah kan, kita panggil SIM lah, kita punya sistem tu. Biasa juga ada yang kena, bila kita dah masuk tu, dia akan buat tak boleh nak akses. Sebab apa? Sebab sistem tu selalu update. So, kalau katakanlah bila nak akses tu tak dapat, kita perlu buat forget password. Okey, kita buat recover kat situ lah. Okey, kita buat recover situ. Saya pun memang macam tu. Setiap katalah minggu ni, kita akses elok aja. Datang office, hari Ahad tak dapat akses pula. So, yang itu kena klik forget password. Lepas tu dia akan kita tulis email. Make sure email tu betul lah. Kalau
Sebab ada biasalah kan memohon awal-awal tu guna email kakak lah, guna email ayah, guna email ibu. So bila kita dah sebagai pelajar ni, kita kena guna email kita sendirilah. Kalau ada berlaku perturan apa-apa, no problem. Just WhatsApp HAA. Okay? Okay, ini. Yang ini barulah sejak COVID itu kita dah ada untuk declaration. Staff pun sama. Ada juga everyday nak thumb in. Nak thumb in lah. Kita akan kena isi saringan 19. So yang ini dah wajib dah kena isi. Okay, kena isi kita punya saring 19 tadi. Nak tengok status kita macam mana. Okay, kalau nak masuk kampus tu mesti statusnya D dan E lah. Okey, sihat walafiat apa semua. Okey, yang ini saya tengok. Sebab saya pun kadang-kadang boleh saya tengok ada student lah. Dia student ni dah buat deklarasi ke belum. Ada, kita boleh tengok kat situ. Alright. Okey, ni bentuknya lah. Yang tadi tu ada saya paparkan situ, ada yang buat deklarasi. Okey, yang ini rupanya. Okey, semua dah tahu dah. Kita skip. Okey, kita teruskan untuk pendaftaran khusus. Pendaftaran khusus ni mestilah dilakukan secara atas talian melalui gerbang iStudent Portal. Sebenarnya iStudent Portal ni macam-macam ada kat situ ya. Mengikut prosedur dan tempoh yang telah ditetapkan dalam kalender akademik. Saya dah beritahu tadi. Apa dia? Diploma bermula 4 hingga 24. Bersama dengan pradiploma. Kalau untuk degree bermula 1 hari bulan. Tetapi mesti kena dengar taklimat daripada penyelaras dahulu. Okey. Okey, ini saya nak bagi sajalah saya ambil untuk pelan pengajian. Okey, ini pelan pengajian. Kalau you tengok ini contoh saya ambil ya BA11. Sebenarnya you boleh tengok daripada iStudent Portal masing-masing kos apa. So yang ini yang you akan ambil nanti untuk semester 1 lah. Okey, semester 1. Cuba tengok bahagian tu. Okey, bahagian. Kalau semester 1 ni perlu ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 subjek. Okey, 8 subjek. Sebab UED. Kalau macam dulu UED ni, study skill ni, kita ambil masa interim. Sebelum mula diploma tu, ambil interim untuk pelajar diploma. Tetapi dah COVID ni apa semua, rangkumkan sekali. Daftarkan untuk semester 1 lah. Okey. Untuk semester 2 ada berapa subjek, untuk semester 3 ada berapa, semester 4 ada berapa, semester 5 ada berapa. Okey, sehingga 5 semester. Okey, inilah nanti you akan menghadapi ada kerja khusus, ada final exam, apa semua ya. Okey, yang inilah yang akan dikira dalam peperiksaan nanti. Okey, kalau katalah kita dapat result yang cantik, CGPA 3.5 every sem selama 5 semester. So akhir sekali bila kita konvo, kita akan pakai jubah bersama selempang pink yang ada benang tu. Anugerah Naib Chancellor. Yang itulah yang kita nak tu sepanjang kita bergelar pelajar. Yang itulah hasil dia nanti. Okey. Untuk daftar khusus. Dalam student portal tu pilih academic system, course registration kat situ, pilih kat situ. Saya dah bulatkan, saya ada arrow merah kat situ. Dia akan keluar, okey, ini profile you lah. Ini sebagai contoh ya. Klik dekat academic system. Okey, ini contoh ya. Contoh kalau sekarang ni untuk course semester ni 20214. Ni sebagai contoh. Yang ni 2 sem lepas ya. 20214. Okey, dia akan ada beritahu kat situ bila kalau kita nak current semester tu maksudnya 20214 lah untuk pelajar. Okey. Jika ada masalah pendaftaran khusus, itu yang saya bagi tahu tadi. Beritahu tadi, tunggu taklimat daripada penyelaras program terlebih dahulu. Okey. Bila dah dengar taklimat apa semua, apa yang perlu dibuat nanti, pelajar-pelajar akan dibahagikan kepada penasihat akademik, satu penasihat akademik mungkin dalam 30 orang atau sebagainya mengikut fakulti. Okey, kalau ada masalah pendaftaran khusus, boleh refer kepada penasihat akademik. Okey, yang pertama. Sebab yang pertama, kita sebagai pelajar ni, pertama rujukan kita adalah penasihat akademik. Inilah pengganti. Okey, pengganti mak ayah kita lah.
Okey, pengganti mak ayah kita untuk rujuk berkaitan dengan pelajaran kita, nak minta nasihat, okey, penasihat akademik. Jika penasihat akademik ni tak dapat nak selesaikan, pergi step kedua. Step kedua ialah penyelaras program. Penyelaras program, contoh penyelaras program BA 118, siapa? AC 110, siapa? CA 111, siapa? BA 232, siapa? So, kalau katalah dua yang teratas ni, yang saya tulis atas tadi tu, penasihat akademik dia, maksudnya role dia daripada penasihat akademik. Kalau tak dapat selesai, penyelaras program. Kalau tak dapat selesai, naik atas lagi, pegawai di bahagian HEA. Biasanya akan rujuk saya lah. Okey, di HEA dan juga staff-staff saya di HEA lah. Okey. Sebab saya jaga pengurusan akademik. Nak rujuk Cik Im pun boleh. Cik Im unit penilaian akademik, unit peperiksaan. Tetapi Cik Im pun boleh membantu kita. Okey. Okey, yang ini saya sebut tadi, elakkan daripada pendaftaran khusus luar tempoh. Saya kena maklum jugalah. Okey, tadi elakkan ya. Kita daftar kalau katalah SEM tu kita ambil 5 subjek, daftarkan mengikut tempoh 5 subjek. Jangan ada nanti yang tertinggal apa. Sebab yalah, saya maklumkan tadi, setiap tambah atau gugur khusus tu, tak kira tambah, tak kira gugur, RM100 setiap kursus. Okey, kalau satu gugur, satu tambah ke apa yang lain tu, yang itu maksudnya dah 200. So, rugilah kan. Alright. Okey, yang ini perkeliling. Saya maklumkan jugalah sebab kita ni banyak perkeliling yang dikeluarkan. Perkeliling is arahan lah. Perkeliling ni ada arahan kepada pelajar dan juga staf-staf lah. Okey, ini bilangan 2 tahun 2020. Ada je macam SEM lepas tu ada dalam, tak ramailah seorang dua orang macam katakanlah dia dah nak habis belajar ke apa ke, dia tambah satu subjek macam tu lah. Ada kes, tapi kalau boleh elakkanlah. Okey. Seterusnya, selepas kita daftar khusus apa semua tadi, apa yang saya cakap tadi, apa yang saya bagi tahu tadi, kita perlu buat pengesahan pendaftaran khusus, validation. So, perlu buat semakan dekat iStudent Portal. iStudent Portal lagi. So, kena buat pengesahan khusus. Nanti bila kita buat pengesahan khusus, status kita nanti jadi 4C lah. Maksudnya kita dah buat pengesahan pendaftaran khusus. Maksudnya kalau semester ini 5 subjek yang kita ambil. So, make sure 5 subjek tu betul. Okey, contoh. CTU 101, Group B1 AC 1101A. So betul. Okey, kita refer. Okey, ada dah subjek ni 7 subjek, dah daftar dah. Betul. Lepas dah betul tu kita sign apa semua, lepas tu bincang dengan penasihat akademik macam mana cara untuk kita hantar. Ataupun kita nak serahkan kepada PA masing-masing. Okey, nak Google Form nak Google Drive ke apa ke boleh. Itu terpulang kepada penasihat akademik ataupun PA masing-masing, academic advisor. Okey, PA ataupun academic advisor, PA biasanya sebut PA lah kat sini. Okey, yang itu cara masing-masing, nak cara macam mana. Macam kami baru ni untuk dokumen, cara apa? Cara post, ada siap cover apa semua, cetak kertas hijau, dokumen apa semua, binding apa semua, hantar post dekat kami. Tapi untuk salinan pendaftaran khusus ni, berbincang dengan PA masing-masing cara nak hantar. Okey, kena buatlah validasi. Validasi ni perlu sebab apa? Kalau kita gagal buat validasi, contoh contoh bila kita ada final exam, contoh kita dalam dalam validasi kita ataupun ke kelas. Dalam validasi kita, dalam pendaftaran kita tu ada 6 subjek. Tapi kita macam tak perasan ataupun tak ambil endah lah. You tak hadir kelas. Patutnya hadir kelas untuk 6 khusus tapi tak hadir. Okey, nanti kesan dia besarlah. Okey, besar kelas ketidakhadiran apa semua. Lepas tu efek pula untuk final exam. Okey, ini contoh untuk pengesahan pendaftaran khusus. Ini contoh dia. Ada nama kita, kod apa situ, kod khusus apa, nama khusus apa, grup apa. Semua ada nama program kita lah. Okey, habis bahagian validasi khusus. Kena buat dalam tempoh 14 hari. Ikut, refer
kalender akademik balik. Refer. Biasanya MPP dia akan keluar notis dia lah. Okey, validasi, untuk validasi, peringatan untuk validasi kan. Okey, sebenarnya kita sebagai pelajar universiti jangan terlalu bergantungan dengan orang lain untuk memberi info kepada kita. Kita perlu cari info. Sebab apa? Info tak boleh dah diberitahu dalam kalender akademik. Dalam kalender akademik. Dalam kalender akademik. Kena tengok. Okey, kena alert tarikh-tarikh penting berkaitan dengan kita. Okey, jangan lupa. Okey, habis bahagian itu ya. So, kita seterusnya kaedah pengendalian akademik UiTM. Untuk makluman, kita ada continuous assessment. Maksudnya kita ada test, ada quiz. Okey, itu terpulang kepada kos masing-masing. Lecturer akan maklumkan nanti berapa persen untuk continuous assessment. And then ada final assessment, ada exam. Okey, macam mana? Itu dalam kos outline lah, pensyarah-pensyarah lebih tahu, dia akan maklumkan nanti. Apa subjek yang you ambil, dia akan maklumkan nanti pada first kuliah. Bila dah ada continuous assessment plus dengan final assessment ataupun final exam, akanlah dapat nanti total mark. Sama lah macam sekolah dulu pun sama. Siapa yang ex-diploma pun tahu dah benda ni kan, ada. Kita akan dapat nanti total mark berapa, grade berapa. Contoh kalau dapat 80 A, 4 pointer. Kalau kita dapat C, 2 pointer. Itu paling rendah lah. Bila dapat kurang daripada C, kita fail ya. Bila dapat kurang daripada C, fail. Minimum C, baru lulus setiap subjek. Alright. Kehadiran dalam kuliah. Yang itu saya bagi tahu tadi. Bila kita daftar khusus dengan betul, kita hadir kuliah setiap, walaupun kelas online ke apa ke, kena hadir. Pensyarah dia akan tengok kehadiran apa semua. Kalau kehadiran kurang daripada 80% tanpa kebenaran, boleh menyebabkan pelajar dihalang dari mengikuti penilaian peperiksaan akhir. Okey, pelajar yang kurang daripada 80% tanpa kebenaran ni, pelajar akan diberikan status ZZ. Okey, akan diberikan status ZZ. ZZ ni ingat ya, nilai grade kita jadi kosong lah. Okey, jadi kosong dikira sebagai kosong dalam kita punya CGPA. Tidak boleh ditebus sampai. Okey, tidak boleh ditebus sampai. Maksudnya bawa lah, kalau fail tu bawa lah sampailah kita habis pengajian, akan ada dalam transkrip kita tu. Okey? Kesan kekal tak boleh. Lepas tu pula kena denda apa semua, kena denda. Elakkan benda-benda ni. Tadi saya beritahu apa? Elakkan mendaftar khusus di luar tempoh. Dan yang ini elakkan daripada dikenakan ZZ. Okey, yang ini memang kata kesan kepada pelajar lah. Tak cantik lah. Mini transkrip kita nanti ataupun transkrip kita tak cantik. Ada ZZ. Maksudnya kita tak hadir kuliah. Kan macam tak hadir kuliah kan. Tak hadir kuliah. Lepas tu diberikan Z, kesan dia. Okey, tak cantik lah ya. Tak bagus untuk pelajar. Okey, yang ini. Pemberian status ZZ pada pelajar. Kehadiran kurang daripada 80%. Lepas tu dipanggil untuk sesi temu bual. Macam mana kan? Kita ada jawatan kuasa lah. HEA ada jawatan kuasa tata tertib. Panggil temu bual apa semua. Lepas tu dihalang dari menduduki penilaian peperiksaan akhir. Memang tak dapat lah. Contoh CTU 101 tadi. Kita tak hadir dah. Kurang 80%. Dah dihalang daripada, kalau CTU 101 tak ada final exam. Dia ada kerja khusus. So, tidak akan diberi penilaian. Okey. Kalau yang ada penilaian tadi, ada final exam. So, dihalang daripada menduduki penilaian ataupun peperiksaan akhir. Diberikan status ZZ, penalti 100 per khusus. Kalau 2 subjek, dah 200. Elakkan perkara-perkara yang sebegini. Okey. Seterusnya, dah habis bagi ZZ.
penangguhan pengajian. Contohlah, ada suatu perkara yang berlaku kepada pelajar. Boleh memohon penangguhan pengajian. Yang ini permohonan pengajian ni atas persetujuan universiti lah, atas sebab-sebab tertentu. Tidak dikira. Masa contoh, semester ini okey, dah 2 minggu apa kuliah tu ada problem apa semua, penangguhan. So tidak dikira. Maksudnya kalau dia datang pada semester akan datang, semester Mac 2022, ia dikira sebagai part 1 lagi, bahagian 1 lagi. Okey. Yang ini biasanya sebelum mendaftar sebagai pelajar lah, ya. Tak boleh, okey. Okey, cuti sakit. Biasanya untuk cuti sakit, cuti khas ni maksudnya bagi pelajar yang sepenuh masa, ya, macam kita sekarang ni lah, yang baru masuk ni, pelajar sepenuh masa. Maksudnya kalau dia 5 semester sepenuh masa, ya, tempoh yang dibenarkan untuk cuti khas. Ada sebab-sebab kesihatan ataupun sebab-sebab lain, boleh memohon sikit. Online juga, ya, dalam iStudent portal tadi, atas sebab-sebab kesihatan, difikirkan munasabah, maksudnya diberikan kelulusan sepanjang semester tu. Contohnya 5 semester 2 kali sahaja. 2 kali sahaja sepanjang tempoh pengajian. Okey, ia pun sama, tidak dikira sebagai tempoh pengajian. Maksudnya katalah dia cuti khas semester ini, semester depan dia masuk, dia jadi semester 1 lagi. Okey, iaitu 2 kali. Ini tidak lewat dari 14 hari bekerja sebelum peperiksaan akhir bermula. Kena kira lah. Sebelum peperiksaan akhir bermula. Okey, 14 hari bekerja. Jumaat Sabtu tidak dikira. Kena 14 hari bekerja sahaja. Okey, sebelum peperiksaan akhir bermula. Lepas tu tidak akan dilayan lah. Okey, ini saya nak maklumkan juga untuk yang SML. Maksudnya macam ni. Kalau siapa yang yalah baru nak faham kan. Untuk pelajar sepenuh masa berlanjut ni macam, okey, sepatutnya AC 110 akan tamat 5 semester. Tetapi tak boleh nak tamat 5 semester. So semester ke-6 dan seterusnya itu kita panggil SML. Pelajar sepenuh masa berlanjut. Tapi ada, ya, sejarahnya sampai 12 semester pun ada. Okey. 12 semester pun ada baru tamat. Okey, nak buat macam mana kan, ada lah apa alasan-alasan tersendiri, ada peristiwa-peristiwa lah. Itu rezeki. Tapi kalau boleh kita belajar betul apa semua, kita ikut apa saja plan pengajian tu, ikut apa penasihat akademik kita ataupun penyeras akademik. Okey. Taklah sampai SML ni. Kalau untuk SML, jika terjadi kepada saudara-saudari, tempoh maksimum untuk cuti khas ada 4 semester. Okey, 4 semesternya sepanjang pengajian tu ada 4 lah. Maksudnya mungkin untuk yang dia sampai Part 5 tu 2, yang akan bersambung lagi tu 2 ke? Okey, jadi 4 semester. Yang ini pun sebab dia sama. Dengan atas dasar kesihatan ataupun sebab-sebab lain yang diberikan munasabah. Tapi sekarang ni contoh, kita dah belajar online kan, rasanya mungkin sebab duduk di rumah apa semua, tak perlu nak fikir datang ke kampus apa ke, mungkin atas sebab kesihatan tu tak ada. Tapi kita tak tahu kan, atas itu kita tak tahu sakit ke apa ke atau sebab-sebab lain ke, kita tak tahu. Okey, kalau ada terjadi, pelajar boleh mohon untuk cuti khas. Tapi kalau boleh nak tanya lanjut ke apa ke, boleh WhatsApp HCA, no problem. Kita akan terangkan macam mana. Okey, ini pesanan penting lah macam saya maklumkan tadi. Okey, ini maksudnya ulang kan maklumat, sebab kita ni selalu kena berpesan-pesan sebab kita selalu lupa. So, nombor telefon bimbit, alamat email mestilah dikemaskini selalu. So, kita berlaku aja perubahan nombor telefon ataupun email, sila kemaskini. Sebenarnya ini boleh kemaskini di iStudent portal masing-masing. Okey, cubalah kita kena explore lah sikit apa yang ada dalam iStudent portal tu kan. Kena explore. Kita pelajar universiti kena explore. Okey, tak boleh tunggu saja maklumat. Alright? Okey, saya rasa setakat itulah
Okey. Jika ada sebarang masalah, yang mula-mula tadi, masa mula-mula taklimat tadi, saya akan bagi pengurusan di kaunter. Yang ini untuk WhatsApp. Sekarang ni lah masing-masing berada dekat rumah kan. So ini adalah kita punya platform untuk sebarang pertanyaan. Kita ada WhatsApp Business. Boleh WhatsApp kita 97625157. Ahad, Rabu 8 pagi hingga 5 petang. Khamis 8 pagi hingga 3.30. Mohon untuk tidak WhatsApp pada hari Jumaat Sabtu sebab nanti takut ada yang terlepas pandang. Okey? WhatsApp pada hari bekerja. Untuk telefon pula, saya mohon sangat, telefon pun sama, Ahad hingga Rabu 8 pagi hingga 5 petang, Khamis 8 pagi hingga 3.30. 1 hingga 2 adalah waktu rehat. 1 hingga 2 adalah waktu rehat. Samalah WhatsApp ke, telefon ke, adalah waktu rehat. Okey, waktu rehat staff, kalau untuk telefon tu, waktu rehat staff untuk makan, untuk solat. Pukul 2 boleh start telefon balik. Pukul 2 hingga waktu, kalau Rabu tu sampai pukul 5 lah. Okey, waktu rehat kami ialah pukul 1 hingga 2 petang. Okey, email rasmi kami phakelantan@uitm.edu.my. Okey, ini adalah 3 platform yang sekarang ni tidak bersemuka. Boleh saja menggunakan 3 platform ini. Tapi bila dah masuk kampus nanti, boleh saja ke kaunter HEA. Nak bersemuka boleh, tapi dengan mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Okey, ini platform yang besar lah. Platform besar maksudnya daripada Part 1 sampai final year student. Ini adalah platform informasi bahagian HEA. Sahabat HEA UiTM Cawangan Kelantan. Itu adalah dia punya link lah. Okey, saya tak pastilah dalam pelajar-pelajar baharu ni telah menyertainya pun atau tidak. Okey. Okey, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengurusan tertinggi UiTM Cawangan Kelantan dan unit komunikasi Poprat yang banyak membantu saya untuk taklimat hari ini. Sekian, terima kasih. Stay safe, kita jaga kita. Healthy is wealthy. Patuhi SOP, break the chain. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.